Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita yang amat buruk untuk Zahid Hamidi, Najib Razak dan semua kluster mahkamah. Ini betul-betul berita yang amat tidak disukai. Bukan favourite kepada Najib Razak, kepada Zahid Hamidi. Sekali lagi orang dalaman UMNO sendiri tak setuju dengan Najib Razak, Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Tok Matasan, siapa lagi yang mau sangat supaya Parlimen dibubar segera. Anwar Musa sekali lagi tampil ke hadapan dengan memberikan pendapat yang memang bernas, memang betul. Kata Anwar Musa, kerajaan stabil. Tak perlu desak bubar Parlimen. Saya setuju. Sekarang kerajaan stabil. Sebetulnya dalam kerajaan stabil sekarang ini bukan nak PRU. Tetapi kerana kerajaan stabil banyak sangat yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Kerana ada MOU. Pembangkang dan kerajaan bersetuju untuk apapun perancangan kerajaan boleh diluluskan. Kerana ada MOU. Jadi buat segera. Benda tu yang perlu dibuat. Bukan pergi sibuk nak canang sana sini. Parlimen perlu dibubar. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan sebuah kerajaan yang stabil. Hasil dukungan semua pihak termasuk pembangkang, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Justru beliau berkata tiada keperluan untuk mendesak ketika ini untuk membubarkan Parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum PRU 15 dilaksanakan. Katanya soal pembubaran ini, kalau kita tengok pilihan raya umum sebelum ini, bukan berdasarkan desakan. Kabinet kena buat keputusan. Kalau rasa dapat mandat serta rasa dah cukup masa nak bubar, Kabinet serta Perdana Menteri cuma boleh menasihatkan, namun yang di Pertuan Agong lah yang mempunyai kuasa mutlak. Betul sekali. Setakat ini katanya yang di Pertuan Agong, titah kita iaitu kerajaan suruh kerja. Yang di Pertuan Agong tidak bertitah, kita kerajaan suruh politiking. Malah yang di Pertuan Agong sebut kurangkan politiking. Kerajaan ini akan junjung titah yang di Pertuan Agong. Katanya pada sidang media selepas menghadiri Majlis Perjumpaan Khas bersama warga Jabatan Penerangan Kelantan hari ini. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Ketereh itu berkata kerajaan pimpinan Perdana Menteri pada hari ini mahu terus memberi tumpuan melaksanakan banyak agenda kepada rakyat. Ini yang betul. Katanya, tetapi cuba digambarkan kerajaan ini tidak stabil. Kerajaan ini perlu dibubarkan. Adakan pilihan raya umum dan sebagainya. Sedangkan ini dua dunia berbeza. Ini adalah sebuah kerajaan yang cukup stabil, katanya. Katanya lagi, jangan lupa kerajaan ini turut ditadbir berasaskan memorandum persepahaman MOU di antara kerajaan dan pembangkang. MOU tentang kestabilan dan transformasi, katanya dalam kenyataan tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya setuju dengan kenyataan itu. Tak payah bubar Parlimen sekarang. Rakyat bukan mau PRU. Yang mau PRU itu kamu. Orang-orang yang takut. Orang-orang yang terdesak. Kamu yang terdesak. Kami belum terdesak. Kami okey je. PRU makan duit belanja banyak lagi. Berjuta, berbilion mungkin. Kalau berbilion, berjuta itu dapat dibantu kepada rakyat untuk bersabar supaya nanti sudah tamat Parlimen punya penggal baru bubar. Kan senang. Ini sekarang nak bubar buat apa? Sekarang stabil lah. Saya rasa cukup stabil sekarang ini. Betul-betul stabil. Tidak ada ura-ura nak bubar Parlimen dan sebagainya. Belum ada. Tidak ada orang nak tarik sokongan di Parlimen. Belum ada. Kerana stabil. Jadi kerana stabil, nak buat apa bubar? Teruskan agenda kerajaan. Dalam kestabilan ada MOU ini, buatlah semua usaha untuk bantu rakyat. Bukan sibuk nak pilihan raya. Dah tak ada duit negara, nak sibuk pilihan raya. Sabarlah, tak sampai setahun lagi pun.
Kecuali ada sesuatu yang memang kamu takut. Kecuali memang ada sesuatu yang memang kamu memang takut betul. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kasih share banyak-banyak, komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Najib Razak membuat sensasi lagi. Yang hairannya, walaupun sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, 210 juta denda, tapi beliau masih lagi berjalan sana sini dan tetap mempunyai kuasa yang hebat dalam kata-katanya. Terbaru ini, beliau dalam satu temu ramah bersama dengan satu temu bual khas. Dalam satu temu bual khas dengan CNN News 18 India pada Sabtu, beliau berkata masih ada harapan untuk kebangkitan politik, kata Najib Razak. Cash is king. Najib yakin kebangkitan politiknya tidak mustahil, terutama dengan pendedahan terbaru membabitkan Hakim Mahkamah Tinggi. Walaupun Hakim Mahkamah Tinggi memang mungkin ada ada konflik kepentingan dalam penghakiman, tetapi takkanlah 3 lagi Hakim Mahkamah Rayuan tetap benda sama, kan? Okey. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yakin dengan kebangkitan politiknya adalah tidak mustahil, terutama dengan pendedahan terbaru membabitkan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Hal itu telah diluahkan oleh Najib sendiri dalam satu temu bual khas dengan CNN News 18 India pada Sabtu. Katanya, saya percaya pertuduhan itu bermotifkan politik dan pendedahan baru-baru ini oleh pasukan peguam saya sangat jelas dan kami hanya mempunyai akses kepada bukti tersebut baru-baru ini. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengemukakannya lebih awal, katanya. Katanya lagi, ia sangat jelas seperti yang dibentangkan oleh peguam saya. Hakim Mahkamah Tinggi juga keliru, sedangkan itulah asas untuk satu perbicaraan yang adil, katanya. Saya berharap akan ada pengisytiharan salah laku. Ia sudah tentu akan dimainkan dalam arena politik dan apa-apa yang akan positif dari segi undang-undang akan membantu saya dari segi politik, katanya dalam temu bual ringkas selama 8 minit itu. Beliau turut mengulas hubungan dua hala antara Malaysia dan India yang disifatkan terjejas di bawah pimpinan Perdana Menteri sebelum ini, namun percaya ia mampu dipulihkan. Katanya, saya sentiasa menganggap India sebagai sahabat rapat dan saya melihat India sebagai salah satu sekutu strategik kami. Pusat kuasa baru, pusat kuasa yang semakin berkembang dan pastinya rakan kongsi strategik utama Malaysia. Kami percaya hubungan itu harus berbagai, paling utama hubungan perdagangan dan ekonomi, dan Malaysia berada dalam posisi untuk mengekspor lebih banyak minyak sawit ke India. Kekuatan India sebagai contoh dalam bidang IT, kami harus memanfaatkannya serta menggalakkan pelaburan langsung asing ke Malaysia dari India dan juga merangsang pelancong untuk antara Malaysia dan India, katanya. Ada banyak potensi dan saya positif banyak bahawa hubungan ini akan berkembang dan akan lebih kukuh pada masa akan datang, katanya lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pendapat kamu, bolehkah Najib Razak menang dalam kes ini? Kalau menang, memang banyak isu akan timbul selepas ini. Kalau menang, memang banyak isu yang akan timbul. Tapi kalau kalah, pun banyak isu juga yang akan timbul. Sama saja, dua-dua akan ada isu. Tapi yang pasti, saya harap kebenaran diungkap, dirungkai. Okey, kebenaran dirungkai, sama ada Najib menang atau kalah, yang penting kebenaran mesti ada. Tak kisahlah ada pendakwaan politik, bermotif politik atau tidak bermotif politik. Yang penting dosa tetap dosa. Saya dosa pula. Rasuah tetap rasuah. Yang penting apapun tujuannya, niatnya baik atau tidak, tapi kalau salah memang tetap salah. Penyalahgunaan wang dan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan sebagainya, itu semua salah, tetap salah. Walaupun apa alasannya, salah tetap salah. Okey. So,
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye.